nak tonton live Facebook kita bawakan segmen analisis pagi ini. Betul. Segmen sulung bersama Hidayah Center Foundation di Facebook IKIM FM juga kita bawakan. Ya, tadi kita dengarkan lagu Dakmi dengan Jalan Syahadahnya. Jadi sekarang ni kita bersama dengan mereka yang sangat bergiat untuk membawa insight-insight ini mengenali syahadah, kan, subhanallah, dan juga yang paling penting sekali membawa dan juga menyantuni orang-orang ataupun sahabat-sahabat kita yang revert ataupun masuk ke dalam Islam, subhanallah, kan. Okay. Hidayah Center Foundation, untuk edisi sulungnya kita bawakan pengerusi Hidayah Center Foundation, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Nicholas Sylvester. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lama tak jumpa Alhamdulillah. Dan juga terus bersama kita pengarah rangkaian strategik dan dana khas Hidayah Center Foundation, Tuan Haji Zuan Arif Hakim. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih tetamu kita berdua ni. Dan terima juga untuk segmen sulung pagi ni, kenalah kita berkenal-kenalan dulu dah. Betul. Saya rasa kalau kenal, insya-Allah ramai sahabat-sahabat kita yang mengenali nama Hidayah Center, mengikuti program-programnya, dan alhamdulillah mendapat banyak manfaat yang dibawakan oleh Hidayah Center dalam dakwah, kan? Khususnya kepada saudara-saudara baru. Kita pun sebelum ni ada program Islam Agamaku yang banyak dibantu juga oleh Hidayah Center untuk sahabat-sahabat dan saudara kita. Jadi mungkin untuk mukadimahnya, sebagai mukadimah untuk pendengar tahu dengan lebih lanjutlah tentang Hidayah Center Foundation, mungkin Tuan Haji Nicholas ceritakan dengan lebih lanjut. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Sejarah penubuhannya kalau kita melihat dah lama sebenarnya, daripada tahun 2005, tapi didaftarkan dengan bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri pada 2012. Jadi pada masa itu kita, kalau siapa yang familiar dengan Trustees Act, kita ditubuhkan dengan surat ikatan amanah, berdaftar di bawah bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, dan dengan itu dia jadi satu organisasi milik ummah yang beneficiary-nya ialah dakwah, outreach dalam masyarakat majmuk, dan juga sokongan pada mu'alaf, sokongan pada saudara baru. Dan dari segi visi, mungkin misi dahulu, misi Hidayah Center Foundation ni ialah mudah saja, 3 perkara saja. Satu, menyampaikan Islam yang sebenar dalam masyarakat majmuk, dan yang keduanya menjelaskan salah faham jika ada, dan yang ketiganya ialah memberi sokongan pada saudara-saudara baru. Istilahnya banyaklah saudara baru, saudara kita, saudara Muslim, mu'alaf. Tetapi dari segi visinya, kita meletakkan untuk 2019 NGO Outreach unggul di Asia Pasifik menjelang 2019. Jadi pendekatan kita, pendekatan yang bersifat harmoni, pendekatan berpandukan pada Al-Quran Al-Karim dalam surah An-Nahl ayat 125 itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dan juga berpandukan kepada suratul Anbiya surah ke-21 ayat 107 itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi pendekatan kita pandu pada dua ayat ni dipenuh hikmah, kebijaksanaan, keharmonian, kasih sayang, rahmat, pendekatan yang seperti itu. Yang disebarkan insya-Allah bermula daripada 2005 yang lalu, dan seterusnya tak berhenti sampailah hari ini melangkah terus. Tambah-tambah lagi tadi untuk mencapai visi dan matlamat NGO Outreach, bagaimana istilahnya? NGO Outreach unggul di Asia Pasifik. Insya-Allah. Visi yang jelas tu. Kan? Dia beribu-ribu langkah tu insya-Allah yang dah dimulakan sejak dulu lagi, dan pastinya mungkin kita boleh tahu kalau ikut sejarah asalnya siapa mereka yang menjadi tunjang utama atau tulang belakang di sebalik kekuatan Hidayah Center ni. Tuan Haji. Alhamdulillah, dia ada beberapa orang yang berkumpul, dan kita pada asalnya adalah bersama dengan sebuah gerakan dakwah Jamaah Islam Malaysia, kalau masih ingat lagi, yang kemudiannya dibubarkan, dan kemudiannya Pertubuhan Ikram Malaysia di bawah sebuah jawatan kuasa dakwah. Tetapi yang menubuhkan itu adalah beberapa orang. Saya ingat kalau saya nak sebutkan namanya satu-satu mungkin terlalu ramai, sebab dia kemudiannya menjadi milik ummah, kan, dan mungkin yang pengasas itu sebagai pengasas lah, tetapi sebenarnya yang meneruskan perjuangan itu, yang bersama-sama itu yang memberikan dia daya juang sampai kepada sekarang ini. Itulah kadang-kadang ada macam NGO ataupun pertubuhan tertentu ni, dia bermula di kadang-kadang kedai kopi, duduk borak, lepak minum, tapi masing-masing ada
passion ataupun ada semangat tu, jadi di situ datang perjuangannya bermula kan. Itulah. Bila sebut tentang passion ni ataupun keinginan, dan saya tertarik sebenarnya Pian tentang visi Hidayah Center Foundation ni, berusaha menjadi sebuah badan bukan kerajaan yang unggul dalam dakwah dan sokongan saudara baru di rantau Asia Pasifik menjelang 2019. Ya, betul. Jadi Tuan Haji Zon Arif, apa antara usaha-usaha di peringkat awal dulu yang sampai kini masih berterusan untuk ke arah visi yang jelas ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih Radio Akim yang menjemput kami di Konti pada pagi ini. Okey, antara perkara-perkara yang kita telah laksanakan di sepanjang selepas penubuhan ialah our business is dua saja. Pertama ialah clearing the misunderstanding about Islam to the non-Muslim. Merungkaikan salah tanggapan terhadap Islam di kalangan non-Muslim. Bila mereka ni, kebanyakan orang bukan Islam ni takut dengan Islam disebabkan mereka salah tanggap. Dan setuju tak kalau saya katakan bahawa Islam adalah agama yang paling disalah tanggapi oleh manusia? Betul tak? Itulah. Dengan AS-nya, dengan terorisme. Jadi first and foremost, kita clearkan this misunderstanding. So banyaklah antara yang kita buat. Yang paling famous sekarang ni, setiap bulan kita anjurkan satu program disebut sebagai Open Your Eyes Dinner. Ambil pada tajuk lagu Mahizin tu, Open Your Eyes. Kita jemput mereka untuk membuka mata mereka melihat keindahan Islam itu dengan satu agama yang syumul, agama yang sebenar. Jadi kita jemput non-Muslim hadir dalam program-program kita. Muslim nak hadir boleh, Pian nak hadir boleh, dipersilakan. Syaratnya tiket dia seorang rakan non-Muslim. Itu syarat dia. Makan free tak apa. Kena bawa. Kita dengar program-program Hidayah Center, dia kalau sahabat Muslim kita nak bawa, kena bawa sahabat kalau boleh non-Muslim untuk join. Ya mungkin Pian dah muayyasyah dengan dia, dah kenal dengan rapat dengan dia, dah sikit lagi, mungkin 70% dah dia rasa Islam tu agama yang sebenar. 30% lagi kita clear during the talk. Kita bagi about 45 minute talk, and then after that kita open to question. Itu kenalah dengan Open Your Eyes tajuknya. Betul lah. Itu dia, menarik. Lepas tu apabila katakanlah mereka telah syahadah, mereka telah kembali kepada agama fitrah, kita akan bimbing mereka, santuni mereka, adakan kelas-kelas saudara baru yang kita anjurkan di berapa hadis kan ni? Di berapa buah tempat kan ni? Lebih daripada ada 29 tempat. Maksudnya kita didik mereka dengan ilmu, dengan iman, dengan amal. Supaya mereka menjadi seorang yang mempunyai jati diri dan bangga dengan Islam. Kalau mereka seorang Cina masuk Islam, saya seorang Cina Muslim, saya bangga sebagai seorang Muslim. Bukan sekadar saya seorang India Muslim, saya bangga sebagai seorang Islam. Bukan sekadar ucap syahadah lepas tu buat tak tahu je tu kan. Dan itu the second part of our business, which is santuni saudara baru. Jelas dua perkara tersebut menjadi kiranya perjuangan Hidayah Center lah. Kejap lagi kita tanya, rasanya cabaran pasti banyak yang dihadapi dari awal penubuhan Hidayah Center kan? Ni termasuk di negara kita sendiri. Mungkin Haji Nicholas sendiri maklum dan Haji Zul sendiri maklum dan sahabat-sahabat kita tahu kita di Malaysia pelbagai kaum, pelbagai agama. Jadi macam mana agaknya kita nak mendepani cabaran membawa Islam dan menyebarkan Islam dalam masa yang sama menjelaskan salah tanggap terhadap agama Islam itu sendiri di Malaysia. Okey, dan kita nak berehat kejap lagi kita ada beberapa round ni. Sahabat-sahabat sekalian juga boleh ajukan soalan kepada dua orang tamu kita dari Hidayah Center Foundation untuk segmen kita hari ini menerusi talian 0362051500 ataupun boleh WhatsApp kami di 0112900404. Nah, kalau ada yang nak join Hidayah Center jadi sukarelawan boleh ke? Boleh. Saya boleh jawab. Caranya kejap lagi. Jangan ke mana-mana, terus dengan Warna Pagi. IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, Kuala Terengganu 100.2. La susu kambing la 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 la. La 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 apa tu, Dek? La 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 last lah, Ibu. Adik sedang minum susu last coklat kurma kegemaran adik ni. Ada khasiat organik dari susu kambing dan kurma. Bijak anak ibu. Ibu pun jimat. Semua adik-beradik kamu minum susu ni. Ayah kamu pun suka. Jom Ibu, susu dah habis ni. Tempah di lastdelivery.com sekarang. Last susu kambing. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati golongan yang lebih tua, tidak mengasihani golongan yang lebih muda, dan tidak mengetahui haknya terhadap golongan berilmu. Riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Alhamdulillah, kembali bersama kami berempat di Konti Warna Pagi hari ini. Kita bersama dengan tetamu-tetamu kita dari Hidayah Center Foundation. Dan juga kita hari ini dalam segmen sulung bersama Hidayah Center Foundation berkongsikan pengenalan Hidayah Center itu kepada masyarakat, kepada umum. Kalau awal tadi ada sikit sebanyak sejarah lah Haji Nicholas dan juga Haji Zon Arif bersama kita hari ini. Mungkin Haji Nicholas nak sambung sikit dari segi awal penubuhan 2005 sampai sekarang ni. Mungkin apa antara cabaran terbesar yang dihadapi oleh Hidayah tahulah Center juga, untuk penubuhannya tu. Cabaran-cabaran tu. Ya, di antara saya ingat cabaran yang kita hadapi itu ialah nak menubuhkan organisasi ni dia bukan mudah. Dia perlu kepada orang-orang yang tertentu dan kemahiran-kemahiran yang tertentu dalam berbagai bidang supaya dia seimbang dan organisasi itu berkembang dengan baik. Jadi di antara cabaran-cabaran kita ialah bagaimana supaya organisasi itu organisasi yang mantap. Jadi mungkin di situ ada mereka-mereka yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang dakwah yang telah bersama-sama dengan kita, yang telah membantu untuk memperkembangkan organisasi ini. Jadi dia is not a one man show lah Hidayah Center Foundation ini. Yang pentingnya dia adalah sesuatu sebut tadi milik ummah, dan dia kita menerima banyak input daripada ummah untuk kita nak mengembangkan Hidayah Center ini. Dan di antara cabaran yang besar juga ialah apa perkara yang kita nak buat dan apa yang kita tak nak buat. Ya, sebab kita tak boleh nak buat master of all trade, master of all trade. Dia jack of all trade, master of nothing. Dia tak boleh macam tu. Dia kena ada fokus dia. Jadi bila kita boleh fokus kepada dua perkara, iaitu menyampaikan Islam dengan betul kan, dan menyantuni saudara baru, kita masa kita telah jumpa perkara yang perlu kita lakukan dengan terbaik. Dan bila ada fokus di situ, kita telah berjaya untuk mengadakan banyak program berdasarkan kepada perancangan kita. Saya ingat di antara contoh tadi Open Your Eyes Dinner itu satu daripada mungkin lebih 50 program sebenarnya yang kita dah wujudkan untuk dua bidang ini. Dan satu lagi cabaran ialah bagaimana supaya servis yang kita berikan itu meluas. Dia bukan hanya tertumpu kepada tempat-tempat yang tertentu. Dan manfaat itu merata bukan hanya kepada orang Malaysia. Jadi sekarang ni kalau kita melihat di Hidayah Center, contohnya orang yang memeluk agama Islam ni bukan hanya daripada Malaysia. Ya, betul. Kalau daripada Malaysia tu pelbagai suku kaum yang memeluk agama Islam, tapi juga daripada Jepun datang memeluk agama Islam di Malaysia. Dan daripada Venezuela, maksudnya memeluk Islam di negara kita. Memeluk Islam negara kita. Maknanya Hidayah Center ada translator Jepun. Wallahu alam, dia mungkin yang ada translator. Dia macam tapi ialah website kita ada dalam bahasa Inggeris. Bolehlah. Dan mungkin mereka juga ada interaksi dengan orang Malaysia, dan apabila mereka nak memeluk agama Islam, rakan mereka itu mungkin di Malaysia itu mungkin mengatakan bawa ke Hidayah Center. Jadi cabaran-cabaran itu pelbagai, ialah dengan keadaan sekarang ini yang terlalu banyak cabarannya kan. Betul. Jadi kita kena memastikan bahawa apa yang kita lakukan itu adalah berdasarkan kepada bidang yang kita telah tentukan, dakwah kepada masyarakat majmuk dan juga sokongan pada saudara baru itu kita maksudnya menumpu diagihkan kepada bidang-bidang tertentu lah. Betul ya. Jadi contohnya di Hidayah Center sekarang ni kita sudah ada 6 jabatan contohnya untuk menangani bidang-bidang yang tertentu itu. Jadi it's a growing organisation with a growing pains, dan dia memerlukan kepada learning from benchmarking, best practices. Jadi kita banyak belajar daripada organisasi-organisasi lain. Kita mengambil sabda Nabi SAW, man istawa yauman fahuwa maghbun. Barang siapa menyamakan 2 harinya, dia tertipu.
Jadi kita tak nak tertipu. We are learning organisation. We keep on improving. Improving satu semangat yang kita pun sebenarnya nak turut sama. Kita pun nak rasai semangat tu sebenarnya Tuan Haji kan. Macam mana yang dilakukan dan dilaksanakan dalam Hidayah Center. Tapi pastinya bila Tuan Haji sebut suka tadi jack of all trades, master of none or nothing. Maknanya kita tak nak jadi macam tu. Kita perlukan mereka di sekeliling kita untuk sama-sama ke depan. Tuan Haji Zainal Arif sendiri macam mana agaknya sebagai pengarah rangkaian strategik? Maknanya kita tak nak gerak seorang-seorang. Kita perlukan konteks sahabat-sahabat kita untuk dalam perjuangan kita. Macam mana cara Hidayah Center? Kita nak belajar ni. So Alhamdulillah Hidayah Center sangat terbuka tangannya untuk bekerjasama dengan banyak NGO lain. Dan kita menghulurkan tangan dan mengajak mereka di dalam NGO lain untuk bersama-sama di dalam arus dakwah ini. Kerana kita sedar bahawa untuk sesuatu objektif ataupun satu usaha itu dapat dilakukan dengan lebih mantap, berkesan dan high impact, kita perlukan bersinergi. Itu istilah yang bersinergi. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerja samalah kamu dalam perkara takwa, janganlah kamu bekerja sama dengan perkara yang mungkar. Jadi kita mengajak, kita menjuru rakan-rakan kita daripada NGO lain seperti daripada Perkim, daripada MRM, Multiracial Related Muslim, daripada IDT, Interactive Dakwah Training, MAKMA. Sekarang ini dah terbentuk satu lagi, MyPuma, Malaysian Punjabi Muslim Association, baru diluluskan. Diluluskan pendaftarannya akhir tahun lepas. Alhamdulillah. Bersama-sama kami ada 40 buah NGO yang bersama-sama menjadi rakan sinergi. Itu dia. Baik, saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Tuan Haji Nicholas tadi tentang bagaimana dengan kerjasamanya, kemudian dengan growing pains, dengan cabaran-cabaran tu. Okey, saya sempat lihatlah di laman web Hidayah Center, iaitu di hidayahcenter.org.my. Antara aktiviti yang pernah dilakukan ialah saya tertarik dengan misi berdakwah di jalanan. Itu antara salah satunya lah daripada banyak cabang-cabang usahanya tu. Cumanya bagaimana pendekatan sekarang ni, era teknologi yang semakin lama semakin maju. Jadi bagaimana mendepani cabaran itu juga di pihak Hidayah Center lah. Kita apabila berhadapan dengan cabaran-cabaran ni, kita kena melihat kepada masalahnya dan di mana solution dia punya asas kepada masalah itu, root cause kepada masalah itu, dan kita cuba untuk menyelesaikan masalahnya. Dan apabila kita cuba untuk menyelesaikan itu, kita tidak melihat hanya kepada kekuatan kita, kekuatan Hidayah Center. Kita melihat kepada kekuatan ummah. Kita melihat kepada kekuatan organisasi-organisasi yang sudah sedia ada. Jadi kalau sudah ada kekuatan pada satu organisasi contohnya untuk menangani satu masalah itu, dan dia perlu untuk dikembangkan ke seluruh negara, kita kena membantu organisasi itu. Kita tidak berebut medan, kita tidak bersaing dengan cara yang tidak sihat. Kita melihat organisasi-organisasi ini sebagai keluarga dakwah sebenarnya. Sebab itu kita tubuhkan Gabungan Dakwah Malaysia yang telah diluluskan pendaftarannya pada bulan September tahun lepas. Alhamdulillah. Dan Gabungan Dakwah ini gabungan dakwah 40 NGO bersama berkaitan dengan dakwah. Dengan dakwah Jadi medan terlalu luas, cabaran terlalu besar. Hidayah Center saja tidak mampu untuk melakukan yang terbaik untuk ummah. Jadi kita kena bekerjasama. Mungkin ada penglibatan anak-anak muda juga lepas ni kan? Ya, sudah tentu. Ramai. Alhamdulillah. Kalau kaitan ataupun mungkin dari segi rangkaian atau networking di peringkat antarabangsa macam mana? Mungkin macam mana? Ada references atau rujukan tertentu yang kita gunakan, kita rujuk dari pertubuhan antarabangsa yang mungkin digunakan oleh Hidayah Center. Ada tak? Ada. Dia Allah SWT merintahkan kepada kita, siru fil ard fanzuru, dalam surah Ar-Rum ayat 42. Jalanlah di muka bumi ini dan lihatlah, mana belajarlah. Jadi kita belajar daripada organisasi-organisasi yang jauh lebih hebat daripada kita. Kalau contohnya kita belajar daripada IHH di Turki. IHH ini dia 40 staffnya 400 orang, maknanya 10 kali ganda lebih besar daripada Hidayah Center contohnya. Kita belajar daripada mereka, dan kita belajar daripada organisasi daripada UK contohnya yang mendapani cabaran-cabaran seperti liberalism, Islamofobia, LGBT dan sebagainya, itu atheism kita belajar daripada organisasi daripada Bahrain, daripada Kuwait, daripada Saudi. Kita belajar dan kita melihat bahawa
dengan cara kita belajar daripada kita shorten learning curve, kita memendekkan pembelajaran itu, dan kita tidak repeat mistakes of the past. Kita tidak mengulangi kesilapan yang pernah dilakukan. Betul. Jadi ini usaha yang berterusan yang kita laksanakan peringkat antarabangsa. Yalah, hakikatnya di luar negara lagi cabarannya lagi dahsyat kan. Besar, dan kita bawa ke sini untuk belajar dan belajar dengan Tuan Haji. Dan kejap lagi kita akan sambung lagi dan lagi, mungkin soalan-soalan juga daripada sahabat-sahabat kita ada yang kata sempat ada terdengar tazkirah Haji Nicholas di mana ni, di Masjid Lahad Datu. Tuan Hasmak di Mapa di Facebook IKIM FM. Anda juga boleh tonton perkongsian kita dalam segmen analisis pagi ni melalui Facebook IKIM FM. Anda boleh saksikan Tuan Haji Nicholas Sylvester dan juga Tuan Haji Zon Arif Hakim untuk perkongsian hari ini. InsyaAllah. Kita akan rehatkan sekali lagi. Jadi kepada anda semua, teruskan ajukan soalan. Kita akan kembali lagi selepas ini. Di Mana Pagi, IKIM FM, pilihan utama anda. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, pilihan utama anda. Syafiq, cuaca panas sangat sekarang ni kan? Kau tak rasa ke? Mana pula tak rasa. Selain fenomena alam ni, perubahan cuaca dan iklim juga disebabkan perbuatan manusia sendiri. Al-Quran pun ada sebut tentang perkara ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 41 surah Al-Rum yang bermaksud telah berlaku kerosakan dan bencana di darat dan di laut disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian balasan perbuatan buruk yang mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Ketahui lebih lanjut tentang isu perubahan iklim dan kemudaratannya kepada seluruh penghuni alam dalam seminar Maqasid Syariah dan Perubahan Iklim pada 20 hingga 21 Februari 2018 di Dewan Besar IKIM. Antara lain, ucap utama oleh Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Azizan Baharudin, Ketua Pengarah IKIM, akan menjelaskan peranan penting umat Islam bagi menangani fenomena perubahan iklim, dan pembentang kertas Profesor Dr. Fredelin Tangang, pakar dalam bidang klimatologi dan oceanografi, akan menjelaskan kesan perubahan iklim terhadap survival manusia. Hubungi segera di talian 03-6204-6322 atau layari www.ikim.gov.my atau Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia. Perubahan iklim, segera bertindak sebelum lebih derita. Alhamdulillah, kembali bersama kami di Analisis Warna Pagi IKIM FM pagi ini, dan kita masih lagi bersama dengan tetamu dari Hidayah Center Foundation. Pengerusinya Tuan Haji Nicholas Sylvester Nicholas Sylvester Muhammad Abdullah, dan juga Tuan Haji Zon Arif di konti. Tiba-tiba komputer ni keluar. Baru nampak wajah mereka di Facebook IKIM FM. Anda boleh pergi ke Facebook IKIM FM untuk bersama-sama berkongsi pengalaman mereka sendiri. Tuan Haji Nicholas mungkin boleh cerita sikit banyak program yang dianjurkan dan dilaksanakan, tambah-tambah lagi untuk menyambut saudara-saudara baru kita yang bersyahadah di hadapan. Mungkin saya rasa Tuan Haji sendiri, Tuan Haji Zon Arif sendiri telah menghadapi pengalaman-pengalaman yang indah ini. Cuma ada yang mengatakan bila sahabat-sahabat saudara-saudara baru kita ni ada yang memeluk Islam lepas mereka bersyahadah, ada yang seolah-olah tak ada program follow up. Tambah-tambah lagi macam program yang melibatkan sekampung, di pedalaman dan sebagainya. Jadi outreach tu tidak that reach. Betul. Kesannya tu kan. Very well. Mungkin Adi ada komen sikit di sini. Macam mana tu Haji? Ada beberapa poin lah di situ. Satu, kalau kita melihat kepada saudara baru ni, dia sebenarnya amanah ummah untuk menjaga. Setuju. Betul. Kalau tidak, kita jumpa orang yang pecah kepala, patah tangan, dipukul lah. Kalau yang didera secara fizikal itu berlaku juga walaupun orang dewasa. Dan ada yang di pulau, dibuang daripada tidak boleh masuk rumah kan. Jadi terpaksa merempat. Jadi itu satu amanah kita lah sebenarnya, untuk kita beri santunan kepada mereka. Yang keduanya, saudara baru ni, mereka adalah sebenarnya yang terbaik untuk menjelaskan Islam kepada keluarga mereka. Ya, betul. Kan? Sebab mereka telah memeluk agama Islam. Tetapi realitinya, ramai saudara baru yang memeluk agama Islam ini, realiti lah di Malaysia. Kita tak boleh nak menafikan yang ini, bahawa majoriti orang memeluk agama Islam adalah disebabkan kahwin. Ya. Jadi dia tidak dia tidak sangat melihat keindahan Islam itu, dia melihat keindahan orang Islam. Jadi itu indah keindahan Islam jugalah. Tapi orang Islam. Orangnya tu. Jadi jangan hanya dia melihat keindahan orang Islam. Apa kata kalau dia melihat keindahan Islam dan menonjol pula kehidupan sebagai seorang Muslim yang indah kepada keluarganya. Kan? Ini kita melihat contohnya bila orang memeluk agama Islam, ada kes yang larikan anak daripada maknya.
Kan ada kes seperti itu. Cantik ke tak Islam kalau begitu? Eloklah kan, nampak kan. Apabila meluk pakai Islam pula, dah tak nak makan dengan emak dia, dah tak nak tinggal dengan emak dia, putuskan hubungan dengan mak bapak dia. Jadi tak cantik Islam itu kan. Jadi bagaimana supaya saudara baru ini dididik dengan ajaran Islam yang sebenarnya, supaya mereka itu membuat hubungan yang berdasarkan kepada ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua, yang ketiganya, saudara baru ini sebenarnya adalah mereka yang terbaik untuk menyampaikan Islam kepada kaum mereka. Tetapi nak menyampaikan Islam kepada kaum ini, nak sampaikan Islam yang macam mana? Kan? Sebab kerana di antara isunya ialah masuk Islam ini masuk Melayu. Kan? Jadi dia tinggalkan bangsa dia. Jadi bangsa dia itu jadi bangsa yang kekurangan orang sebab orang dah masuk Melayu. Kononnya begitu. Jadi sekarang ni di antara isu yang besar sekarang kita sedang gerakkan dalam Hidayah Center dan juga platform Gabungan Dakwah Malaysia dan sebagainya ialah membudayakan Islam dalam setiap etnik yang minoriti Islam itu. Contohnya Cina Muslim Malaysia itu budayanya macam mana? India Muslim Malaysia itu bagaimana budayanya? Orang asal Muslim, bagaimana budaya orang asal yang Muslim? Yang sekarang belum ada, tak jelas apa dia. Mungkin mereka memeluk agama Islam tetapi masih lagi mengamalkan yang lama itu. Budaya-budaya yang bercanggah dengan syariah. Memogun Muslim di Sabah. Kadazan Dusun Rungus Murut Sungai. Yang Muslim itu macam mana budayanya? Belum jelas. Bagaimana dengan yang Iban, Kenyah, Bidayuh di Sarawak? Bagaimana? Yang tadi Mai Puma, Punjabi Muslim. Punjabi Islamnya macam mana? Dan seterusnya ya. Jadi ini satu perkara yang kita kata kita kena bagi alternatif yang mewujudkan, maknanya kalau budaya dia ni sebagai seorang Muslim itu sangat jelas. Dia tidak perlu lagi membuang budayanya, dia cuma masuk Islam saja. Dan itu boleh jadi dakwah sebenarnya. Itu dakwah yang sangat besar. Mereka bawakan kepada keluarga mereka sendiri. Dengan syarat dimana kita, masyarakat menyantuni mereka untuk ilmu dan juga supaya mereka betul-betul siap bekalan untuk berdakwah Tuan Haji. Itu satu yang sangat dan masih lagi mengekalkan harmoni itu sangat penting. Betul, kan? sangat penting. Dan kita tak tinggalkan mereka begitu sajalah lepas syahadah. Pandai-pandailah hampa cari jalan sendiri. Sebenarnya tidak begitu. Di Hidayah Center insya-Allah ada. Dan macam Tuan Haji Zul Arif sendiri, pengalaman dalam bidang profesional sebagai jurutera, kita difahamkan ramai juga sebenarnya di kalangan profesional. Kita ada doktor, ada datuk-datuk, orang-orang kaya, businessman dan sebagainya yang turun. Sama turun. Betul. Walaupun mungkin tidak berdakwah secara langsung macam Haji Nicholas ceritakan, pergi ke kampung-kampung mengislamkan saudara-saudara baru, tapi kita juga ada peranan. Macam Haji Zul sendiri, macam mana agaknya pengalaman dalam kerjaya sebagai jurutera dan kemudian dalam dunia dakwah? Sebenarnya saya sebelum ni saya bekerja sebagai seorang jurutera perhubungan di sebuah syarikat telekomunikasi di Malaysia selama 12 tahun. Cumanya ialah manusia kan, after some time bila kita dah bekerja lama kan, kita rasa nak mencari satu yang baru. Kemudian saya sangat-sangat terinspirasi dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang saya rasa saya perlu kongsikan di sini, iaitu hadis yang menyatakan bahawa barang siapa yang mempermudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Bila saya lihat ada di kalangan saudara baru ni, apabila mereka memeluk Islam, mereka terpaksa tidur di masjid. My brother Nicholas sendiri pun ada pengalaman tidur kat masjid. Saya sangat kasihan. Nanti kita suruh cerita saya sangat kasihan. Dan saya pernah pergi pada pukul 2 pagi, jumpa di saudara baru di Masjid Shah Alam, ambil dia, selamatkan dia, letak di Hidayah Center. Sebab saya rasa, ya Allah, aku duduk di rumah selesa dengan tilam, dengan aircon lagi. Dia tidur berkelambukan tak ada kelambu. Kemudian dikelilingi oleh sahabat-sahabat dia nyamuk. So anda bayangkan betapa tidak tersentuhnya hati kalau kita ni seorang yang beriman, kalau kita melihat saudara kita tidurlah kat situ dan kita biarkan mereka kelaparan, nanti Allah akan tanya kita di akhirat. Jadi dengan sebab itulah saya rasa saya perlu untuk menjadi dan mendidik anak-anak saya, isteri saya supaya jadi orang yang bermanfaat kepada manusia. Jadi dari situlah saya start, alhamdulillah, slowly santuni saudara baru ni. Dan sebagai yang Nicholas cerita ni, memang banyak kes. Ada yang satu kes tu di mana dia student college, masuk Islam, accountancy lah. Bapak dia selama ni sponsor dia, scholarship dia kan. Belajar. Tapi bila dia masuk Islam, bapak dia dapat tahu, stop beasiswa, halau daripada rumah, even ugut untuk bunuh kan.
Jadi kita dia lari dia pun masa tu tak sedar diri, lari di sana ni. Akhirnya dapat kami selamatkan, duduk kat Hidayah Center. Jadi itulah yang menyebabkan saya rasa saya terus dapat bersama-sama dengan Hidayah Center hingga kini. Dan salah satu lagi, saya juga terinspirasi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Apakah perkataan yang lebih terbaik daripada kamu menyeru kepada Allah dan kamu beramal saleh dan kamu menyatakan aku seorang muslim. This is the best business in the eye of Allah. Walaupun saya seorang jurutera, kalau saya makan gaji, mungkin gaji saya dah 10,000, tapi tak boleh saya nak comparekan dengan kalau saya dapat selamatkan satu jiwa daripada dia masuk ke neraka Allah, kita selamatkan dia masuk ke syurga Allah. Itu dia tingkatan takwa itu kan. Itu saya rasa lebih besar untungnya dia buat bisnes tu dengan Allah. Okey, baiklah. Manisnya perjuangan dakwah sendiri, dan mungkin ramai juga sahabat-sahabat kita di luar yang turut mengikut jejak langkah Tuan Haji, dan juga sahabat-sahabat kita di Hidayah Center. Baik, Tuan Haji Nicholas, kejap lagi kita nak rehat seketika. Okey, kita nak tanya soalan ni, kita nak gali lebih dalam lah apa antara pengalaman yang Tuan Haji Nicholas tak boleh lupa sampai sekarang lah dalam kita mengajak sahabat-sahabat kita ni ke dalam agama Islam yang indah ini, insya-Allah. Dan ada satu soalan di WhatsApp ni, sahabat kita bertanya, mungkin pengalaman dia juga ni. Zul boleh tanya macam mana nak jawab kalau ada sahabat kita yang beragama Hindu tanya pada orang Islam, dia kata orang Islam ni sembah Kaabah. Jadi Kaabah tu ada batu Hajarul Aswad. Jadi dia kata orang Islam ni sembah batu. Jadi samalah macam agama lain yang menyembah berhala dan batu dan sebagainya. Maaf kalau kita mudahkan bahasa di situ. Jadi mungkin ada jawapan yang terbaik, boleh kita bantu. Ada jawapan, insya-Allah saya yakin tamu kita boleh bantu jawapannya. Nantikan jawapannya sebentar lagi. Ya, teruskan bersama kami di Warna Pagi. IKIM FM. Pilihan utama anda. IKIM FM. IKIM FM. Pilihan utama anda. IKIM FM. Pilihan utama anda. Hai bapa semua, apakah anda ibu bapa yang mementingkan sahsia dan pelajaran anak anda? Ini adalah 3 sebab kenapa anak anda belum perform dalam hidup dia dan belum perform dalam pelajaran dia. Pertama, ramai di kalangan anak kita masih belum ada hala tuju yang jelas dalam hidup dia. Bila dia tak ada hala tuju yang jelas, dia tak tahu apa yang perlu dicapai, dia tak tahu apa yang perlu dilakukan, sama ada di sekolah maupun di rumah. Kedua, anak kita belum menghayati dan memahami kelebihan dan kemuliaan menuntut ilmu. Sebab itu mereka masih lagi belum bersungguh-sungguh belajar dan belajar hanya apabila disuruh. Ketiga, anak kita masih belum ada pegangan ataupun prinsip hidup yang kuat. Sebab itu anak kita mudah terpengaruh dengan gadget, handset ataupun media sosial. Untuk itu, saya menjemput anda menghantar anak anda ke Seminar Tapau A pada 24 Mac 2018 di Maib Serdang untuk anak anda yang berusia 10 hingga 18 tahun, terutama untuk anak anda yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini. Di Seminar Tapau A ini, anak anda akan mempelajari elemen-elemen yang diperlukan untuk menjadi pelajar cemerlang. Pertama, bagaimana membina hala tuju yang jelas dalam hidup. Kedua, menghayati dan memahami kelebihan dan kemuliaan menuntut ilmu. Dan ketiga, meningkatkan keazaman dan jati diri supaya anak anda bersedia menjadi pelajar cemerlang satu hari nanti. Hantarkan anak anda ke Seminar Tapau A pada 24 Mac 2018 hari Sabtu di Maib Serdang, khas untuk anak anda yang berusia 10 hingga 18 tahun, terutama anak-anak yang bakal menghadapi peperiksaan pada tahun ini. Daftar di website kami www.tapaua.com atau SMS 013-663-6969 013-663-6969. Seminar Tapau A, berjuang semangat usaha. IKIM FM, pilihan utama anda dah masuk jam yang terakhir di Warna Pagi hari ini. Masih lagi dalam segmen analisis, segmen sulung bersama Hidayah Center Foundation. Tuan Haji Nicholas Sylvester dan juga Tuan Haji Zul Arif Hakim mewakili Hidayah Center pagi ini. Jom kita tanya Haji Nicholas. Nak mana dulu, cerita tentang beliau sendiri ataupun yang nak menjawab soalan dulu tadi tu? Sabar. Pasal Kaabah tu bagi Haji Zul Arif. Silakan. Okey, itu satu soalan yang sangat baik dan selalu ditanya ketika kita memberikan ceramah-ceramah. Kalau kami dah berdebar dah dapat soalan takut nak jawab. Okey, insya-Allah Islam percaya kepada unity. Unity kan? Unity, kesatuan ummah. Dan kiblah itu
bermaksud direction. Kaabah tu adalah symbol of unity di mana umat Islam di seluruh dunia akan bersolat bersama yang menghadap Kaabah tu. Tidaklah semestinya, bukanlah kita menyembah batu tu, Kaabah tu. Kalaulah ada satu teknologi kan, Israel kan, dia pergi angkat Kaabah tu, pun dia letak kat Jerusalem kan, kita akan still menghadap kiblat kepada Kaabah kan. Jadi this is symbol of unity. Mungkin kalau kita tanya, kalau tak ada unity, maknanya orang kata kita sembahyang ada utara lah, ada selatan. So there is no unity there. Bertukar-tukar pula direction kan. So this is just a symbol of unity, di mana kesatuan ummah, kesatuan wajah kita menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala di Kaabah tu lah. Bukan bererti kita menyembah Kaabah tu lah. Satu lagi, kalau kita lihat Kaabah tu ketika musim haji kan, bila dah habis haji, dia orang tukar kelambu Kaabah kan. Panjat-panjat dia step on the Kaabah kan. Kalaulah itulah satu sembahan sembahan, takkan dia nak duduk pijak pakai kasut kan. Logiknya sudah tidak ramai pula tu. Ramai pula tu. Okey insya-Allah di situ. Kadang-kadang kita faham sahabat-sahabat kita di luar yang belum faham tentang Islam ini, dia akan tanya macam-macam. Dia akan tanya betul. Untuk dapatkan kepastian, bukan nak menguji kita ni bijak atau tidak, tapi di situlah peranan kita sebagai dai untuk menjelaskan the misconception ataupun salah faham berkaitan Islam itu. Dan kami yakin sejak tahun 2005 diwujudkan Hidayah Center Foundation ni, banyak soalan dan juga banyak cabaran yang tadi tu baru sikit kan soalan tu Tuan Haji Zuarif. Jadi Tuan Haji Nicholas, apa antara cabaran-cabaran yang besar yang pernah Tuan Haji sendiri terlibat kan? Okey, di antara cabaran yang saya ingat lah di Malaysia ni pelik juga suasananya, sebab nak cari Islam tu kena cari sendiri. Orang tak mengajak sangat, melainkan yang mengajak kahwin. Macam tadi tu lah, kes paling popular ialah kes kahwin. Tapi nak mengajak masuk Islam ni dia payah orang Malaysia ni kan. Dan ini mungkin kajian rambang yang kita buat. Kita pergi ke seluruh Malaysia, di mana juga kita dipanggil untuk berceramah. Kita buat kajian rambang di masjid-masjid. Dan bila kita tanya berapa ramai yang ada kawan non-Muslim, hampir semua ada. Tapi bila kita tanya berapa ramai yang menyampaikan Islam kepada rakan non-Muslim itu, satu soalan yang pelik bila ditanya di masjid sekalipun. Itu macam perlu ke? Jadi mungkin yang angkat tangan tu mungkin 2-3 orang yang sedar. Jadi pada saya nak jumpa Islam di Malaysia, saya sendiri personally nak jumpa Islam di Malaysia ni saya kena cari sendiri. Ni pengalaman Tuan Haji sendiri lah. Jadi bila saya baca Bible tu, saya jumpa Islam dalam Bible. Itu tapi saya tak nak fokus sangat cerita daripada inilah. Tapi begitu maknanya nak kena cari sendiri. Sedangkan dakwah agama Islam ni agama dakwah kan, agama yang mengajak untuk berkongsi keindahan Islam itu dengan yang lain. Jadi ni satu keadaan sekarang saya ingat yang sebuah satu anekdot lah daripada cerita saya itu, bagaimana keadaan umat di Malaysia sekarang ini. Dan ini saya rasa dihadapi oleh semua saudara-saudara baru yang dah meluk Islam, dan juga yang mungkin sedang mencari-cari sinar terhadap Islam. Sedangkan orang sebenarnya itu tunggu-tunggu. Saya buat satu cerita. Saya buat satu cerita. Satu ceramah yang saya ingat masa tu di satu tempat di Sabah, Kota Belud. Saya sampaikan satu ceramah, dan dalam program itu saya ingat semua orang Islam, rupanya ada non-Muslim dalam tu. Cerita mengenai kenabian Muhammad SAW. Jadi ada seorang yang bertanya soalan. Bila daripada soalan dia tu, saya kata dia ni bukan Islam. Okey, boleh baca lah ya soalan dia tu. Jadi bila saya bertanya 2-3 soalan saja kita berinteraksi tu, dan saya tanya dia, adakah kamu boleh menerima bahawa tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah? Dia kata boleh. Adakah kamu boleh menerima bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah? Dia kata daripada ceramah Tuhan tadi saya boleh terima. Dalam majlis dia kata mari kita mengucap kalimah syahadah. Dia mengucap terus dalam majlis itu. Dan saya tengok reaksi orang ramai. Rupanya ini adalah anak murid kepada guru-guru di belakang. Dan guru-guru menangis. Mana gembira sangat dia memeluk agama Islam. Ya Allah. Tetapi mana selama ini yang dia itu tinggal, maknanya sungguh nak lagi Swiss je. Itu saja, tapi tidak pernah di trigger. Nobody ask the question. Tidak ada yang mengajak dia untuk memeluk agama Islam. Jadi mungkin banyak kes seperti ini kan di keliling kita. Tapi mereka tunggu-tunggu orang Islam ni nak ke tak kami masuk Islam ni. Itu mungkin soalan di fikiran mereka kan. Kita umpamakan wire dah ada, mentol dah ada, cuma petik Swiss je. Tapi
itulah keadaannya. Menarik. Dan saya rasa satu soalan yang kalau boleh kita ajukan pada kita semualah yang sedang mendengar pagi ni, mungkin pernah tak agaknya kita yang ada jiran bukan Islam pernah tanya ataupun pernah tunjukkan tu, saya yakin insya-Allah ramai tunjukkan akhlak yang baik. Sebab kita tunjukkan akhlak yang baik, kata-kata yang indah, yang beradab sopan, berakhlak, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernah tak kita ajak mereka pada memeluk Islam tu sendiri? Mungkin takut kot agaknya. Macam mana Haji? Ataupun tak nak bertanggung jawab lepas tu. Macam mana agaknya? Nanti orang bertambah jauh dan sebagainya kan. Sebab dia tak tahu atau cara. Atau mungkin ada komitmen pula lepas kita ajak tu kena ada komitmen kan. Macam-macam persoalan kan. Tapi beginilah, kalau kita nampak ada sebuah rumah terbakar, dalam tu ada kucing seekor, kita boleh selamatkan. Kalau kita tak selamatkan, apa keadaan kita sebenarnya? Adakah kita seorang yang boleh dikira zalim mungkin? Tak menyayangi haiwan? Itu kucing. Itu kucing baru kucing. Kalau manusia dalam rumah yang terbakar dan kita biar saja dia dalam tu, sedangkan kita mampu untuk menyelamatkan hanya dengan perkataan kita. Kalau kita tak selamatkan tu, apa keadaan kita sebenarnya? Itu kena fikir balik dari segi tu kan. Jadi Hidayah Center ni, kita di antara tugasan kita ialah mewujudkan kesedaran itu, saling bantu-membantu untuk ingat memperingati. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Daripada peringatan, sungguh peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Jadi itu kerja kita bersamalah insya-Allah. Betul. Kena berusaha bersama-sama lah. Mungkin Haji Zainal sendiri macam mana agaknya mungkin aktiviti lain yang dibawakan oleh Hidayah Center untuk mendekati, menyantuni sama ada saudara baru yang telah pun memeluk Islam dan juga yang belum Islam lagi tu. Antara contoh-contoh lain program kita. Saya sebut tadi Open US Dinner tu. Tapi saya nak buat iklan sikit. InsyaAllah pada Open US Dinner kita akan anjurkan pada 24 Februari nanti di hotel di Palma, Ampang. Jadi pian dijemput dan Azhari dijemput bawa rakan-rakan Muslim anda. Tapi kena register lah sebab tempat sangat-sangat terhad lah. Okey. Yang tu kita buat monthly basis lah, alhamdulillah. Dan insya-Allah antara lain aktiviti kita anjurkan untuk masyarakat Cina kan. Cina ni very ramai kan dikira kan. Dan mereka pun salah faham macam yang Tuan Haji sebut tadi. Masuk Islam, masuk Melayu. Dan Cina ni sangat anti kalau tiba-tiba nama dia tukar jadi bin Abdullah kan. Mana pergi ayah saya yang ibu saya yang melahirkan saya dulu kan, keluarganya habis hilang. They are very anti. Dia sangat tak suka perkara itu berlaku. Jadi untuk merungkaikan ini, kita telah sepanjang berapa tahun dah, 7 tahun kita menganjurkan Chinese New Year Open House, di mana alhamdulillah kita jemput biasanya 1,000 orang lah. Yang mana mungkin dalam tu 80% non-Muslim di kalangan keluarga-keluarga ribut Cina, untuk meraihkan Chinese New Year Open House bersama-sama. Dan dalam tu kita akan tayangkan video macam mana konsep masuk Islam, masuk Melayu tu. Itu bukan satu ajaran Islam. Kita tunjukkan macam mana ada satu lakonan daripada seorang yang bernama Ikram Yo Wikiat. Sangat menarik lakonan dia. Kita terangkan macam mana dia kata, saya ni dah lama Islam tapi nama saya masih di Ikram. Tak ada masalah. Tak ada masalah tu. Jadi dalam program tu kita buat macam tarian singa. Tarian is satu budaya. Tidak ada isu di situ. Bukan isu agama kan. Dia memerlukan kepandaian akrobatik dan sebagainya kan. Seni lah. Seni kan. Jadi apa salahnya kan. Jadi kita showcasekan benda tu supaya mereka pun gembira dan merasai Islam tu indah dan meraihkan kepelbagaian budaya, sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Hujurat kan. Yang maksudnya sesungguhnya aku jadikan kamu berbilang kaum, berbagai bangsa, lelaki dan wanita untuk kamu saling lita'arafu, kenal mengenali. Jadi kita buatkan such program supaya mereka rasai bahawa Islam itu meraih aku sebagai seorang Cina, bangsa Cina. Bukannya mengasingkan ya. Bukannya mengasingkan. Kalau di Sabah pula, Tuan Haji alhamdulillah this year kita akan start buat satu program peringkat negeri. Bukan this year, peringkat negeri itu dah berapa tahun? Berapa tahun? Okey, keamatan besar tahun ni.
Ya, insyaAllah. Keamatan Islami. Baik, kita akan rehat sekali lagi. Dan insyaAllah kita nak tanya juga Tuan Haji Nicholas lah. Dialah ramai hulu balang dan juga pendekar-pendekar anak-anak muda yang mendengar di luar sana. Teringin sangat nak menyertai juga menjadi rakan dalam sebagai volunteerism kan. Jadi kita nak tanya juga Tuan Haji Nicholas lah, macam mana cara nak menyertai kejap lagi. Mungkin sedikit pengenalan tentang GDM ataupun Gabungan Dakwah Malaysia juga yang menggabungkan NGO-NGO dakwah seluruh negara untuk terus memacu perjalanan dakwah mereka, insyaAllah. Jangan ke mana, terus bersama kami di Warna Pagi, IKIM FM, pilihan utama anda. Lahad Dartu 107.3 FM. Khusyuk betul tu deh. Baca berita apa tu? Ni tentang psikososial di pejabat. Kadar kes-kes berkaitan tekanan mental, emosi dan gangguan sosial di dalam sektor pekerjaan dan organisasi semakin meningkat. Risau kita dibuatnya. Yelah kan, tempat kerja yang kurang selamat meningkatkan risiko kemalangan serta kecederaan yang pastinya menjejaskan kesihatan. Dah tiba masanya pihak majikan dan pengurusan sesebuah organisasi mendalami tentang kesejahteraan sosial dalam organisasi ini. Cuba ikuti kursus anjuran IKIM tu. Sebagai satu langkah proaktif dalam membina dan mengekalkan kesejahteraan psikososial individu dan organisasi, unit perundingan IKIM akan menganjurkan kursus kesejahteraan psikososial dalam organisasi pada 20 dan 21 Februari 2018 bertempat di Hotel Bangi Putrajaya. Untuk pendaftaran hubungi 03-6204-6383 atau 010-249-7996. Info lanjut layari www.ikim.gov.my. Hai Syah, lama tak jumpa. Makin bertenaga, cantik berseri lagi. Apa tipsnya? Aku amalkan susu kambing Tok Ali setiap hari. Produk susu kambing Tok Ali ni dah 9 tahun di pasaran. Meningkatkan metabolisme badan, mengimbangi kadar kolesterol dan pelbagai khasiat lain. Mesinnya aku tunjuk website Dima, www.csm2u.com.my. Pelbagai variasi rasa ada. Asli, coklat, madu, kurma. Info terbaru produk susu kambing Tok Ali, senarai outlet, semua lengkapnya. Ada produk berasaskan kopi lagi. Dial 019-229-3025. Jangan lupa 019-229-3025. IKIM FM, pilihan utama anda. Dah 9.20 minit pagi. Kita di persidangan terakhir. Sebelum kita tanyakan soalan lebih lanjut bertamu kita, minggu depan kita nak cerita tentang apa? Saya dah tanya tadi off air. Hadari dan on mic. Tanya terus direct. Minggu depan nak cerita pasal apa, Haji? Saya ingat ada penumpuan kepada perbincangan mengenai dengan program-program yang baik, yang lebih menumpu. Lebih detail dan jelas. Jadi kalau rakan-rakan kita di luar nak menyertai jadi dia ada highlight kepada program sebulan bersama Hidayah Center Foundation. Dan mungkin tadi ada pun yang dah bertanya di Facebook juga, yang tanya Kak Hadari pun ada. Macam mana katanya kalau anak muda kita nak jadi sukarelawan membantu Hidayah Center Foundation. Jadi kalau nak menyertai itu, ahlan wa sahlan, kita sangat mengalu-alukan. Dan usaha dakwah kita dengan Rakan Hidayah, satu organisasi yang ditubuhkan untuk support Hidayah Center Foundation ini. Sukarelawan kita sendiri pun telah mewujudkan organisasinya untuk support Rakan Hidayah. Alhamdulillah. Dan jumlahnya beratus-ratus lah di seluruh negara dah sekarang ni. Sudah tentu boleh tengok dalam Facebook dan link kepada website kita dan melihat kepada di mana kontak itu dan sebagainya. Di hidayahcenter.org.my. Betul. Dan kita di Hidayah Center ni kita suka kepada usaha yang sedikit tapi berterusan, dan juga usaha yang menumpu, bukan touch and go tetapi touch and stay. Sebab kita tak nak berlaku seperti sebelum-sebelum ini, yang mana orang meluk agama Islam, kita tinggalkan dia masuk agama lain balik, kemudian kita Islamkan balik. Dan kita tidak percaya kepada pendekatan seperti itu, dan kita percaya kepada pendekatan yang lebih bersifat long term. Dan apabila bersifat long term itu, kita memerlukan kepada nafas yang panjang, sumbangan daripada orang ramai untuk bersama-sama dengan kita. Jadi contohnya di setengah tempat kita beroperasi dengan tempat itu disediakan oleh mereka yang bersama dengan kita ni, yang nak menyumbang bersama dengan kita. Dan kita menggerakkan aktiviti di situ berdasarkan sumber yang ada. Jadi demand banyak untuk kita nak menyampaikan, tetapi sumber itu terhad. Jadi mungkin kita mengalu-alukan
sebab ini milik ummah, kita bersama-sama untuk menjayakan agenda kita di semua tempat semua perusuk di negara kita ini, insya-Allah. Baik, itu menarik insya-Allah. Jadi yang mana yang berminat nak menyertai rakan Hidayah boleh ke Facebook Hidayah Center Foundation ataupun ke laman web hidayahcenter.org.my. Haji dan Haji berdua, kita ada soalan daripada sahabat kita ataupun mungkin pandangan di talian kita ada Puan Siti dari Putrajaya ada pandangannya. Silakan Puan Siti. Assalamualaikum. Daripada Tuan Haji cakap mengenai dengan orang Islam ni, sebenarnya kita nak twist saja lagi sikit. Sebenarnya saya pun ada pengalaman juga. Saya lihat macam saya biasa berinteraksi dengan orang India, dia pakai skirt. Lepas tu bila saya cakap, kalau awak nak kepada Islam, hati awak nak kepada kebenaran, nak kepada yang benar, awak akan tunjukkan. Lepas tu terus dia luahkan perasaan dia pada saya. Sebenarnya dia memang minat kepada Islam. Tapi daripada situ saya terdetik, betul lah macam Tuan Haji cakap tu. Dan lagi satu, saya ada reunion macam kawan-kawan India. Bila saya hantar cerita mengenai Ustaz Rawi yang masuk Islam, terus dia kata, jangan tinggalkan dia. Dia nak lagi tahu pasal Islam. Itulah yang saya nampak memang betul apa yang Tuan Haji. Kita sikit je, kita ajak pada Islam, insya-Allah. Menarik. Terima kasih Puan Siti yang ada juga pengalaman menyentuni sahabat-sahabat kita dan berdakwah. Itu nanti minggu depan kita lebih lanjut mungkin kita macam mana program-program, mungkin cara kita nak berdakwah dan menyentuni dan mendekati sahabat-sahabat kita yang belum Islam tu, mungkin ada caranya. Dan mungkin cerita sikit tentang gabungan dakwah Malaysia. Dakwah Malaysia, betul Haji Bismillah. Gabungan dakwah Malaysia ni kita telah mulakan inisiatifnya pada tahun 2012, di mana kita telah mengumpulkan lebih daripada 20 NGO ketika itu. Kemudian kita telah berusaha mengadakan workshop sebanyak 19 workshop sudah sehingga hari ini. Kita kumpulkan, kita lihat kekuatan di mana NGO itu ada, kita gabung, jalinkan sehingga kita wujud secara rasminya gabungan dakwah Malaysia telah didaftarkan pada 2017 September tahun lepas. Alhamdulillah. So apa yang menarik yang saya nak share, satu program yang kami buat dulu. Bila ada gabungan ni, kami pun tak terfikir macam mana kita boleh menjemput seorang penceramah tasawuf dunia, iaitu Dr. Zakir Naik. Yang kita jemput pada tahun 2016. Sebelum tu lagi Sebab apa? Bila ada gabungan-gabungan ni, senang nak buat. Alhamdulillah, ada lebih 12 NGO bergabung, jemput dia dalam masa 3 minggu. Jadi 2 tempat pula tu. Satu dekat Masjid Bukit Jalil Stadium, satu dekat UTM Melaka. Dalam esok 3 minggu je. Bagaimana ia berlaku? Sebab kita ada sinergi bersama-sama dengan NGO. Ada yang ada direct contact dengan Dr. Zakir Naik. Ada yang networkingnya sangat meluas. Ada yang contact dengan government. So alhamdulillah, melengkaui rentas sempadan sampai di luar negara sana. Jadi itulah kekuatan yang kita ada bila kita bergerak bersama-sama. InsyaAllah banyak besar manfaatnya di situ menerusi gabungan ni. Dan insyaAllah kita akan berjaya juga lah usaha yang dibawakan bersama-sama gabungan dakwah Malaysia dan juga turut bersama dalam dengan Hidayah Center Foundation. Okey, kita jumpa minggu hadapan. Dan untuk minggu ni mungkin ada pesanan daripada Haji Nicholas sendiri ataupun Haji Zain Arif untuk sahabat pendengar kita. Kalau pesanan itu pesanan untuk kita kita mengajak semua pendengar kita yang beriman untuk bersama-sama dalam usaha yang mulia inilah, insya-Allah. Terbaik. Jadi jom kita sampaikan Islam santuni mualaf bersama Hidayah Center Foundation, insya-Allah. Haji Zain Arif, juga saya ingin mengajak kepada semua rakyat Malaysia untuk kita sama-sama jom berdakwah, start fikirkan siapakah rakan kita, saudara kita, jiran kita yang kita ingin tunjukkan, kongsikan keindahan Islam supaya mereka juga dapat sama-sama menikmati syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu dia. Ada macam mana nak mula? Itu kita akan sambung minggu depan lah kan. Macam mana nak mula dakwah tu? Nanti kita akan teruskan kesetiaan bersama Hidayah Center Foundation untuk segmen analisis di IKIM FM. Terima kasih. Terima kasih Nicholas. Terima kasih Haji Zain Arif atas perkongsian hari ini. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.